Saya nak gambarkan pada tuan-tuan satu gambaran perjalanan ringkas kita depan sekejap lagi. Kenapa kita jadi demikian? Na'udzubillah min dzalik. Punca satu yang besar ialah kita tak dapat redha Allah. Bila kita tak dapat redha Allah, penyesalan yang tak habis. Macam mana kita nak dapat redha Allah? Saya nak sebut dalam suasana kita pada hari ini. Nak suruh kita ni jangan jadi menyesal. Biar kita ni sentiasa diredai, kita dapat redha Allah dalam hidup kita. Yang pertama, tolonglah mengekali dengan hidayah yang Allah bagi pada kita saat ini. Tolonglah kekalkan, mengekalkan hidayah. Hidayah apa yang kita dapat saat ini? Hidayah iman dan juga Islam. Ni hidayah ni jangan berbolak-balik tuan-tuan. Janganlah kita ni bila dekat nak meninggal dunia tiba-tiba berubah kita tak yakin dengan Islam. Kekalkan hidayah iman dan Islam yang ada ni. Macam mana nak suruh kekal dalam diri kita? Sama ada belajar, jangan tak belajar. Yang kedua, nak mengekalkan hidayah ini macam mana? Ada orang tanya, macam mana nak mengekalkan hidayah? Duduk dengan orang soleh, sentiasa berkitar dengan orang soleh. Yang tiga, nak mengekali hidayah dalam hidup kita ni macam mana? Kita sentiasa baca doa. Doa yang diajar oleh Allah kepada kita. Doa apa dia? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa pada Allah, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia. Hati aku ni ya Allah, kamu jangan bolak-balik ya Allah. Bahasa yang mudah, jangan jadi senang aku nak lompat parti ya Allah. Bahasa yang mudah, jangan sampai aku ni sekejap ke sana, sekejap ke sini. Entah apa-apa dalam hidup. Hidup kita ni biar kekal dengan Islam. Jangan tak yakin dengan Islam. Orang Islam tak yakin dengan Islam. Punca apa tak yakin dengan Islam? Punca kita nampak benda yang lain mengiurkan lagi dibandingkan dengan Islam. Yang ni yang bahaya dalam hidup kita. Jangan kita nampak nasionalis boleh menolong kita. Tuan-tuan jangan ingat sekularis boleh tolong kita. Tuan-tuan jangan percaya dengan sikap yang buat khianat pada orang Islam. Jangan kita yakin dalam hidup kita selain daripada Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu biarkan diri kamu mati kecuali saat mana kamu mati, kamu benar-benar Islam dalam hidup kalian. Yang pertama ni kita minta supaya Allah kekalkan hidayah. Doa apa dia lagi doa? Allah ajar dalam Quran. Baca doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ni doa ni baca dalam diri kita. Ulama-ulama ajar baca doa ni, minta dengan Allah. Jangan Allah tarik rentak. Wahai Tuhanku, jangan kamu rentak hidayah yang telah kamu bagi padaku ya Allah. Dalam hidup kita ni, cuba tuan-tuan tengok berapa ramai orang yang ditarik hidayah, berbolak-balik dalam hidup. Ramai mana orang yang dah dekat dengan tua dah, umur dia dekat nak mati dah, bercerai dengan isteri dia. Padahal masa dia tu dekat nak meninggal dunia dah, tapi hati berbolak-balik lagi. Ramai mana orang yang dalam hidup dia berkawan begitu rapat, dia rapat betul-betul, tapi di kemuncak-kemuncak dalam hidup dia putus hubungan silaturahim dalam hidup dia dengan jiran-jiran. Kenapa? Kerana jawabnya kerana hati dia sedang berbolak-balik. Nak suruh kita dapat redha Allah, hati jangan bagi berbolak-balik. Pada diri kita ni, untuk mengekalkan apa dia? Mengekalkan redha Allah. Pastikan hidayah ini sentiasa mengekal dalam jiwa kita. 3, baca doa. Yang keempat, zikir jangan tinggal. Sentiasa berzikir dalam hidup kita. Dalam hidup kita supaya kita tak menyesal akan datang. Zikir ni jangan kita tinggal dalam hidup kita. Zikir apa dia? Zikir tiap-tiap pagi sebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebut kalimah ini.
Zikir ni sentiasa kita ulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Sebanyak berapa kali? 7 kali sehari. Minta setiap pagi, setiap petang ulang zikir-zikir. Zikir apa lagi? Sayyidul istighfar. Zikir Sayyidul istighfar. Pada kita nak suruh kita ni sentiasa mengekali hidayah. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Malam ni saya minta supaya jemaah-jemaah malam ni balik nanti cari Sayyidul Istighfar. Cari Sayyidul Istighfar. Ni homework ya, homework ni. Yang saya sebut ni, jangan balik malam ni, balik tidur terus. Cari balik Sayyidul Istighfar. Ulang dan ulang. Setiap hari tolong baca Sayyidul Istighfar. Nak suruh apa dia? Mengekali pada kita demikian. Mengekali apa dia? Hidayah Allah. Zikir akan menyebabkan mengekali hidayah Allah pada kita. Kemudian yang keenam, tolong banyakkan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila nak suruh kekal hidayah pada yang Allah bagi pada kita ni, mulut kita sentiasa berselawat. Selawat ni sentiasa kita buat. Kerana satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala turut serta dengan amalan yang kita lakukan di atas dunia ini ialah dengan berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi amalan yang Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat, kemudian dia sebut dia turut serta buat, kecuali apa dia? Selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat pada Rasulullah ni Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ni Allah Subhanahu wa taala sebut, aku Allah, innallah, Allah guna nama dia sendiri, innallah, sesungguhnya Allah, wa malaikatuh, dan juga para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, sentiasa berselawat ke atas nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman pada Allah, berselawat sepanjang masa dalam hidup kamu, dalam hidup kamu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak ajar pada diri kita bahawa Allah bila dia suruh kita salat, dia tak sebut aku turut salat. Allah bila Allah Subhanahu wa taala dia sebut tentang mengenai zakat, dia tak sebut aku turut mengeluarkan zakat. Allah bila dia suruh kita menunaikan haji, dia tak sebut aku turut menunaikan haji. Tapi bila Allah suruh kita berselawat, Allah sebut aku dan para malaikat turut berselawat. Nak sebutnya satu amalan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala turut serta buat dalam hidup kita. Dengan tujuan apa kita berselawat ni? Paling tidak mengekali hidayah supaya kita tak menyesal pada yang akan datang. Itu yang pertama dalam hidup kita.